Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel WeBro. Dan hari ini aku ada collaboration dengan ID Studio. Macam biasa, sorry guys, aku bagi tahu benda ni minggu lepas. Aku kata nak keluarkan hari Isnin, tapi tak keluar-keluar. Dan hari inilah kita buat. Betul. So Adam, sepatah dua kata. Assalamualaikum semua. Kepada siapa-siapa yang tak tahu, Salam. ID Studio dah kembali. Sebab itulah kita orang delay kat benda ni sekejap. ID Studio dah kembali, tapi untuk video-video baru memang tak ada, kita upload balik video-video lama. So kalau korang nak check out ID Studio punya channel yang baru, korang boleh korang carilah komen kat bawah, ataupun Abang Zaf akan letak link dekat description. Yes. Nanti korang boleh usah-usah lah, dan tolonglah subscribe, kembalikan ID Studio lama balik. Betul. Okay, so korang yang tengok sekarang ni, pergi dekat ID Studio, terus subscribe lah. Betul. Okay, so kita kena tolong nakama kita untuk kembali. Terima kasih. Come back stronger. Sebab aku rasa kalau aku kat tempat kau pun, aku tak tahulah aku nak buat ke tak kan. Sebenarnya jujur lah, sebenarnya saya dah malas. Macam mana nak cakap malas tu, taklah malas. Dia demotivated. Macam sedih lah, agak sedih lah. Lepas tu Jumaat minggu lepas bila chapter keluar, malam sepatutnya kan rekod kan video kan. Rasa macam apa ya kurang lah malam ni. Aku tak rekod video. Sedih. Lepas tu lah chapter minggu lepas yang kita nak borakkan malam ni tu, yang tu lah chapter yang best kan, yang gempak. Hantar video kat MS Studio, dia tolak je mentah-mentah. MS Studio sekarang dah macam kurang anime. Lepas tu tengok banyak dia bagi orang-orang dia je lah. Tu tak apalah, kita bincang hari lain lah tu. Okay, so kepada korang yang tak tahu, channel ID Studio baru je kena terminate kan. Betul. So kalau korang search yang lama tu, yang banyak dah 5K kan, 5.1. Channel tu dah tak ada lah. So Adam ada channel baru sekarang, ID Studio juga nama dia. Please give full support lah. Tapi so gambar dah lain lah, DP dah lain, kita tukar baru lah. Kita mulakan something new. Mulakan hidup yang baru. Dia bukan hidup lah, dia mulakan channel yang baru. So apa yang terjadi, basically Adam kena lebih 3 copyright strike dalam satu hari yang sama. Dalam satu hari. Sebenarnya Adam kena 11. So copyright strike ni, kalau korang tak tahu apa, dia ada source daripada manga ataupun anime lah. Which is the reason kenapa YouTuber macam aku, Pim ke Adam ke, kita orang selalu kabur kan lah. Lagi-lagi tengok anime kan. And manga panel pun sebenarnya kena berhati-hati juga. Dan disebabkan reason inilah kita boleh kena strike, kena buang. Jadi aku cakap jujur kat sini, channel aku tak selamat. Channel aku sebenarnya tak selamat guys. Bukan channel abang je sebenarnya, semua channel tak selamat sebenarnya. Sebab aku pun kalau anime mungkin aku berjaga-jaga, tapi manga panel tu kan aku baru buat reaction kan. Itu aku tak berjaga-jaga lah. So doa-doakanlah selamat ya guys. Tak ada hal lah. Tapi benda ni memang dia berlaku kejap je. Macam saya pun benda ni berlaku kejap je. Betul. Tahu-tahu kena 11 terus kan. Memang sedih. Itulah. Right. Ada apa-apa lagi kita nak kita habiskan untuk topik yang ni? Saya tak ada apa-apa kot. Cuba itulah saya minta kerjasama kepada yang pernah kenal saya ataupun yang belum kenal saya. Saya Adam ID. Saya ID Studio. Bro Adam. Ladies and gentlemen tu saya lah, kalau korang pernah dengar tu. Saya dah buat channel yang baru. Sekali lagi saya minta tolong subscribe lah, kembalikan semula ID Studio yang lama supaya community One Piece ni lebih meriah macam dulu balik. Ini saya tengok minggu lepas, jujur saya cakap macam agak suram sikit. Minggu lepas, serius macam suram lah. Tak tahu lah, saya seorang je ke rasa macam tu ke, saya tak tahu lah. Tapi Suam-suam suku. So saya rasa itu sajalah kot. Minta tolong subscribe, dan jangan lupa subscribe WeBro sekali kalau belum subscribe WeBro. Sikit lagi nak 3K. Tolong 3K tu secepat yang mungkin lah. Dan ID Studio tolonglah secepat mungkin 1K, sebab nak buka community post tu je. Itu je buat masa ni, community post je. Tak target lagi pun 5K, just target community post saja, sebab senang nak bagi info. Betul. Okay. Alright. So kita terus sambung ke perbincangan pada malam ini, iaitu bincang pasal chapter 1028. Okay, walaupun dah seminggu dah keluar, kita tapi cuti, tak apa. Nasib baik minggu ni tak ada chapter baru. So boleh lagi lah cakap pasal benda ni. And spoiler pun belum keluar lagi. Belum. Spoiler belum keluar. Betul. So kita bedah satu persatu. Bila aku tengok manga 1028 ni, benda interesting pertama adalah pasal kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, aku rasa dah confirm kot, yang world government
sedang on the way ke Wano. Okay, so dekat sini kita tahu, kita dapat dialog antara CP0 yang ada dekat Wano dan juga Rob Lucy. Yes. So tapi nampak gaya macam Rob Lucy tak ada dalam kapal. Dia punya scene ni dia macam dekat bangunan biasa. So adakah kau rasa Lucy on the way ke Wano ataupun tak? Kemungkinan besar dia on the way ke, sebab kapal World Government ni mungkin boleh jadi kapal yang mewah. Faham. Mungkin nampak macam bukan macam dalam istana, tapi sebenarnya dalam kapal yang besar lah kan. So kalau dia orang ni datang, kita ada Lucy, Kaku, Stussy. Yang kita tak tahu lagi nama tu lah kat CP dekat Onigashima tu, yang muka topeng-topeng tu. Yes. Actually sebenarnya saya ada nak buat teori tau pasal yang dekat CP0 yang dekat Onigashima tu, tapi dah kena take down tu yang sedih sikit tu. Ada nak cakap kat sini boleh je. Dia sebenarnya tak ada apa sangat pun. Dia cuba, saya nak buat teori yang pasal dia datang dia orang akan datang ni lah sebenarnya. And dekat video yang ML Studio tolak tu, tapi saya tak tahu lagi lah dia tolak ke tak. Saya dah seminggu dah hantar dekat dia. Tak tahu ada minggu depan ke apa. Kalau ada nanti kat ML Studio tu, ada lah. Kalau tak ada tu, insyaAllah saya akan upload dekat ID Studio kot, tapi bukan masa yang sekarang lah. So dekat dalam video tu, saya memang agak, saya buat macam mana nak cakap, saya memang tak puas hati lah. Saya rakam tu memang saya terus cakap, saya memang tak puas hati dengan benda ni. Sebab saya tak nak World Government ada campur kaitan dengan Wano. Saya tak nak diorang datang Wano. Saya tak nak diorang ambil take over Wano. Saya memang tak nak diorang ni ada kaitan dengan Wano. Faham. Sebab ayat Lucy tu cakap kan, World Government nak claim Wano selepas Kaido kalah. Macam apa benda bai? Betul. Maaf lah guna bahasa macam tu, tapi memang geram lah kan. Memang Luffy dengan geng, dengan orang Wano sendiri, ambil kesempatan lah. Orang Wano, Luffy semua alliance kita penat-penat, tiba-tiba dia datang, oh okay tak apa, biar aku yang cakap, aku yang bebaskan Wano. Come on man, apa ni, janganlah macam tu. Tu je lah apa yang saya nak tambah sedikit. Betul. Tapi nasi dah jadi bubur. Dia orang dah pun on the way dan dah nampak macam dah nak sampai dah pun. So okay, Adam rasa selain CP0, siapa lagi Marine yang datang, yang boleh datang Marine kita tahu Kizaru nak pergi, tapi Borsalino stop dia. Borsalino lah pula. Yes. Akainu. Sorry. Saya lupa. Dah lama tak buat video macam tu. Itu adalah calon pertama lah. Kizaru. Akainu cuba stop dia, tapi itulah kita tak tahu. Ataupun mungkin Fleet Admiral sendiri turun tangan dia. Mungkin. Akainu Ataupun aku rasa Akainu tak kot, sebab kita kena simpan yang paling kuat ni. Simpan final war nanti. Rokugyu. Sebab aku lebih rasa Fujitora, sebab first Fujitora macam ada kaitan dengan Wano kan, dia ada bawa pedang semua tu, di samurai. And then last time kita nampak Fujitora, sebenarnya Fujitora dekat atas kapal apa berlawan kan. So tak tahu on the way ke mana. Adakah on the way nak tangkap Shichibukai, ataupun sebenarnya on the way ke Wano. Bagi aku lebih predict Fujitora lah. Sebab Fujitora untuk ni kalau nak power scaling kan, dia tak sekuat Akainu, tak sekuat Kizaru lah bagi aku. Kan nanti kat bawah. So boleh lah sikit. Datang lah, berani lah masuk. Saya tak cakap apa-apa lah. Bagi aku mungkin lah Fujitora boleh dihandle sikit. Kalau nak hantar Kizaru ke Akainu tu dah jadi cerita lain. Mungkin saya masih lagi cakap Marine takkan turun kot, sebab dah ada CP0 sahaja ataupun order twist sikit. Aokiji out of nowhere. Aokiji. Tapi kalau Aokiji datang kena ada Kurohige. Ya betul juga kan, sebab dia ada buat hubungan kan. Itu pun tak tahu lagi kan, tentang dia Revolutionary Army ke Kakumegon ke kan. Yes. So saya still stick lagi lah dengan teori saya, Marine takkan datang sebab CP0 dengan World Government down way. Okay. So kalau CP0 datang ke Wano, aku rasa kita dah borak kat collab sebelum ni, yang kemungkinan besar lepas ni ada pertarungan antara CP0 dengan Straw Hat. Sebab kita tahu Jinbei, Robin, Brook semua macam tak ada opponent sekarang ni kan. Frankie sekali lah. So mungkin kita ada Enies Lobby 2.0. Boleh jadi juga macam yang Kumpulan Mugiwara yang tak ada hal ni pergi protect Wano kan daripada diorang.
Sekali lagi match up lah. Sebab sebelum ni kita tahu yang lawan dengan Kaku, Sanji ataupun lawan dengan Luffy semua kan top tier kan. Tapi sekarang ni Straw Hat tu dah grow. Kaku lawan dengan Sanji, Kaku lawan Zoro. Kaku lawan Zoro. So Straw Hat tu dah grow up. Maknanya lawan Zoro, Sanji tu dah tak terlibat lah dengan Kaku semua tu kan. Faham. Tapi tak tahulah Lucy tu siapa nak handle kan. Diorang pun ada power time skip diorang enggak kan. Diorang pun training enggak time skip. Betul. So benda ni tu lah sama-sama. Saya macam mana lah saya, kalau Yamato lawan dengan Lucci okey ke kan sebenarnya? Yamato menarik sebab dua-dua Zoan menarik kat tu. Tapi selalunya benda yang kita nak ni kadang-kadang Oda tak tu sangat tau. Pertarungan match up ni kadang-kadang Oda kalau kita cakap tu dia twist code lain nanti. Saya dah perasan banyak lah kalau bab-bab match up ni. Yang penting tak off screen lah. Manga mungkin kemungkinan besar lah tapi anime tak. Anime tak. Anime kau tengoklah macam episod lepas tu yang Sunachi tu kan. Baik tu. Aku tengok lambat tapi baik tu. Tak menyesal aku. Best lah memang tu. Rugi lah memang. Kenapa lah kena terminal. Rugi soundtrack semua boy. So, okay. Cakap pasal CP0 pula. Macam mana dengan Revolutionary? Tak kot. Sebab diorang tengah kecoh pasal Sabo punya hal ada kan. Konflik sendiri kan. Konflik diorang sendiri ni. So mungkin tak lah kot. Tu lah. Tapi kalau CP0 macam Revolutionary datang backup pula, itu jadi arc yang paling dahsyat lah. Easily lah arc paling epic lah. Walaupun sekarang dah cukup epic dah sebenarnya. Saya terfikir lah time kita rekod ni kan. Saya terfikir satu benda lah. Macam mana kalau Luffy lawan Kaido kan? Lepas tu Kaido kalah. Lepas tu tiba-tiba Kaido dia nampak world government CP0 semua datang tau. Lepas tu dia kan tak suka world government. So tiba-tiba macam dia nak berbakti buat kali terakhir kan bagi semua orang. Kan dia kata dia asyik nak bagi orang ingat kematian dia kan. So dia pergi lawan dengan CP0 tu, dia dah injured sangat Lepas tu CP0 yang claim dia yang bunuh Kaido. Tapi sebenarnya realitinya Kaido tak kena faham kan maksud saya kan? Macam dia protect Wano lah. Tapi kenapa dia nak protect Wano kan? Kira pengakhiran nyawa dia tu bukan daripada Luffy lah. Sebab kita tahu Luffy tak memang bunuh orang. Tak bunuh. Itulah terfikir villain lah. Tu pun aku tak suka agak sebenarnya. So mungkin nyawa dia ditamatkan oleh CP0. Mungkin lah sebab kan. macam mana Blackbeard ambil nyawa Whitebeard mungkin lah. Dan mungkin Luffy dia, yalah kita tahu lah Luffy ni lepas dia lawan nanti dia akan cakap-cakap sikit. Itu biasalah kan, kita tahu kan macam Katakuri semua kan, yang buatkan macam opponent dia akan kagum. Kira no jutsu. Dia beza tau dengan Naruto tok-tok no jutsu tu. Dia lain. Luffy dia punya tok-tok ni dia akan buat bukan orang tu macam ni lah. Macam Naruto orang tu akan masuk geng dia tak. Luffy ni enemy akan macam kagumkan dia. Macam tu. Dia beza lah kalau korang perasan betul-betul. So mungkin disebabkan kata-kata Luffy tu Kaido akan tu ke, mungkin lah kot. Tak tahu lah. Just terfikir lah. Mana tahu lah teori kita ni kadang-kadang kan Oda tu itulah. So saya rasa CP0 dah tak ada apa kot nak cerita. Alright. Tutup pasal CP0. Okay, kita sambung ke scene seterusnya. Pasal Momonosuke dengan Onigashima. So Momonosuke ni kita macam ada side task lah untuk dia. Kena buat film club. Side job lah. Ya betul. Kena buat film club. Kena buat kalau film tak, club. Onigashima jatuh. Kena tahan Onigashima. Which aku rasa benda ni akan berjaya lah. InsyaAllah berjaya lah. Berjaya lah. Sebab kalau nak highlight Momo lagi, macam baru ni dalam anime dah cukup highlight dah tu. Yang my name is Momonosuke. I will be the Shogun of Wano. Tu dah cukup epic dengan lagu soundtrack Zoro lagi. Betul. Terbaik. Dah okey dah tu. Tapi kalau nak tambah lagi function Momo ni lagi best je tau. Kan Onigashima tengah terbang kan. Orang-orang kat Flower Capital tu nampak Onigashima tengah terbang dan diorang nampak naga tau. Tapi diorang ingat naga tu Kaido, tapi sebenarnya naga tu adalah Momo. So bila diorang tahu nanti memang ataupun Momo jadi daripada atas kan. Aku Kozuki Momonosuke kan. Mana tahu kan. Dia pun dah berani sekarang. So kita tengoklah macam mana. And orang Wano nampak lah yang Momo yang selamatkan
Flower So dia orang macam ada apa okay. macam mana dia macam mana nak cakap apa perkataan tu akan rasa macam Momo tu layak jadi shogun. Yang penghargaan. Saya tak tahu ayat dia tu. Appreciate dan admire macam, okey dia dah macam, tolong Wano, dia ni boleh jadi shogun. Macam tu. Betul lah dia macam ayah dia. Lebih kurang macam tu lah. Betul. Okey. So tutup pasal Momo tak ada apa sangat pun. Okey, aku dalam chapter ni aku paling suka design Yamato. Haiwan, Yamato punya Oguchi no Makami. Oguchi no Makami, yes. Lawa tu design dia. Aku straight away aku lagi suka design ni daripada design hybrid dia. Sebab nampak macam Pokemon. Berapi-api, lepas tu sebenarnya Oda lukis lawan sebenarnya ada sebab ni. Dia nak masukkan kru tu. Tapi memang aku puas hati. Ya, saya pun bila baca tu comel lah. Dia macam kecil-kecil okey lah ni. Memang layak lah dengan chopper kan. Sebelah-sebelah kan. Tapi dalam gambar ni nampak kecil, tapi diorang kata what a huge wolf. Kita kena tunggu anime lah. Untuk scaling yang betul kena tunggu anime lah. Tapi anime tu pun kadang-kadang lagi juga kan. Anime pun lagi tu biasa lah. Tapi karakter style dalam One Piece ni aku memang tak suka sangat pun. Saya kadang-kadang merepek. Kaido lagi kecil daripada Jack. Saya tolak tepi je. Saya ni saya enjoy je dah. Saya tak fikir pun tinggi dia, umur dia ke. Umur kisah sikit lah kot. Tapi yang macam ketinggian, berat badan tu, itu tolak tepi lah. Darah tu darah penting. Darah penting. Darah warna putih jangan. Nasib baik Sunachi tu darah warna merah. Nasib baik dah. So untuk Yamato saya rasa design dia Oda lukis memang mantap. Dan saya rasa abang setuju juga kot kan. And macam and dia ada side job, dia kena cari bom. Time dekat panel Yamato ni, kalau tak silap saya tak ada manga ni, saya teringat je. Ada macam orang cakap pasal Yamato kan, ada orang terkejut. Kalau tak silap saya, ada satu dialog tu macam orang terkejut bila nampak dia. Dia orang cakap dia orang nampak serigala besar. Siapa yang nampak tu? Krullo Krullo ada kat sini, tapi tak tahu pun dia yang cakap. Mungkin dia yang cakap. Bukan Krullo dekat Krullo ada nampak ni yang pakai topeng ni, mungkin Krullo. Yes, ni Krullo. Ada lambang High Pirates. Macam mana yang dia boleh ada dekat atas? Tak tahu. Kan dia hantar Luffy kan. Kan dia pun dah sampai dekat tebing laut itu. Okey, tak apa, itu kita borak nanti lah. Itu tak apa, maybe detail-detail kecil ni Oda tersalah letak ke apa ke, mungkin lah kot. Sebab seingat saya dekat Onigashima ada penguin, Sachi dengan Beppo. Yang lain semua dekat port. Tapi yang ni bukan Beppo semua, ni yang daripada port tu. Itulah saya pelik macam kenapa tiba-tiba dia ada kat atas kot. Mungkin tu nanti akan dijawab lah kot. Faham. Mungkin kru yang lain kot, sebab ni pun tak nampak pun jelas apa. Okay, kita terus pergi ke highlight dalam chapter ni. Sanji versus Queen. One of the best lah. Peminat Sanji. Akhirnya teori akhirnya semakin menjadi kenyataan lah kalau ada tengok. Dulu yang saya pernah cakap Sanji ada kaitan dengan Jerman tu. Video tu akan di-upload balik dekat ID Studio yang baru, mungkin esok. Tak adalah esok. Kalau video ni hari Sabtu, esok Ahad kan? Esok Ahad, video hari Ahad lah. Saya by time korang tengok video ni dah keluar dah video tu. Okay, so first kali Queen dulu. Queen dia ada serang-serang ni. Tiba-tiba dia cakap dia ada transformation yang baru lah kan. Secara tiba-tiba kepala, leher tercabut. Ekor pun tercabut. So aku tak tahu apa scientific explanation di sebalik ini. Dia mad scientist lah. Dia memang cyborg. Dia memang mungkin dia nak create diri dia macam transformer ke apa, mungkin lah kot. Saya tak tahu. Kalau sebelum ni Triceratops yang berpusing-pusing tu aku dah rasa pelik. Yang ni aku speechless lah baca. Saya baca saya gelak time saya tengok lukisan tu memang. Aduh, tapi mungkin kalau dekat anime nanti dia jadi gempak lah kot. Tu menjadi kelakar lah. Mungkin ni Oda nak buat kelakar ke apa ke, mungkin lah. Saya gelak je tengok benda ni, enjoy je. Tak ada sangat, tak ada rasa macam apa Oda ni keluar macam ni, tak ada lah. Enjoy je kita. Tapi itu lah kan. So
memang Queen kata kat sini sebab dia saintis lah, dia dapat buat benda ni. Tapi attack dia tu yang bila dia belik Sanji tu macam Sanji macam itu sakit tu. Itu sakit tu. Sanji pun ni kaki dah sengit-sengit dah ni. Dah jalan tak betul lah. Lepas tu tiba-tiba jadi elok balik kan. Yes. Yeah. So dekat sini Sanji cakap, what the hell is with my body? Don't tell me I have awakened the same ability they have. And dekat situ ada gambar, kita terus ada gambar tu kan. Queen. Ichiji, dia tumbuk Ichiji Ichiji. Yes. Tumbuk tak sakit. And dia terus Oda terus sambung dengan Queen serang pakai pedang ke apa ke. Tercabut pedang, patah, pecah. Menunjukkan yang Sanji dah awaken dia punya Germa 66 setelah lebih tak tahu berapa tahun. Lama. Orang lain daripada kecil dah awaken. Berapa belas tahun lah, lama. Tapi kalau boleh dia tak nak Dia tak nak. Dia tak suka. Dah ada power up tapi tak nak. Tapi yelah, saya faham. Saya faham lah sebab dia tak suka Germa semua tu. Dia lebih suka natural. Tapi kalau dah macam tu, ikut je lah. Nak buat macam mana. Dah terpower. I don't want to be a monster tu. Mungkin dia kaitkan dengan Mungkin bukan pasal power up je. Mungkin pasal takut dia jadi heartless macam family dia. Dia hilang perasaan-perasaan tu. Mungkin dia takut yang tu. Betul juga. Setuju. And so itulah. Kalau kita tengok abang dengan viewer semua kan, time Queen attack Sanji ni, Queen nasi ulang benda yang sama je. Dia punya tujuan dia attack Sanji macam-macam tu sebab dia nak suruh Sanji pakai red suit. Betul. Dia nak awaken kan. Dia nak lawan Sanji. Dia nak kalahkan Judge punya confirm. Judge punya keluarga. Sebab mungkin kalau dia kalahkan Judge punya keluarga tu, mungkin satu hari nanti dia jumpa Judge kan. Weh Judge, aku kalahkan anak kau dah. Mungkin aku kan. Dia nak macam tu lah. Macam bangga kan. Macam highlight kan. Queen mengalahkan keluarga Windsmoke, iaitu Windsmoke Sanji. Mungkin lah kot. Betul. So chapter habis kat situ lah. Ya, betul. Break. Chapter habis dengan Queen terkejut, what the hell. Kelakar bila teringat yang bila dia potong Sanji tu. Dia punya reaction tu memang agak kelakar. Reaction yang bila dia bukan jadi yang dia punya kepala tercabut tu. Reaction Alliance kita, Marco, Hyogoro semua tu. Itu kelakar. Itulah Marco dengan Izo tu mata terbeliak. Ingat siapa ni? Aduh. Jadah. Kelakar lah. Satu benda yang nice lah Oda letak macam tu. Okay. Ada apa lagi nak cakap pasal chapter 1028? Excited nak tunggu chapter depan. Dan yang paling pasti Yamato for Nakama. Itu memang ID Studio akan sentiasa sebarkan benda tu. Walaupun dah tak ada, kita akan sebarkan dakyah tu lah. Sebab dia serius lah saya cakap. Saya tak tahu, mungkin saya je kot perasaan macam ni, tapi saya rasa dia layak. Dia banyak benda yang dia layak untuk join. Betul. And saya tak nampak future dia kalau dia stay dekat Wano. Orang kata baik dia stay dengan dekat Wano. Korang nak dia berapa lama dia dekat Wano? Dia dah duduk dekat Wano berapa lama dah. Dia sendiri cakap dia nak keluar. Terperangkap. So yes, dia nak adventure. Aku rasa dia sangat-sangatlah obvious. Walaupun orang cakap selalunya Straw Hat ni tak obvious macam Frankie, Robin, tapi ada juga yang obvious, iaitu Brook. Kan awal-awal Luffy ajak Brook masuk jadi nakama. So mungkin memang itulah. Ya, dia dah ada strength, and then dia ada backstory yang sedih. Balik. And then dia ada dream. Orang mungkin terlepas pandang bila perkenalan dia dekat anime, dia pihak Toei Animation gunakan Overtaken, satu soundtrack yang kalau korang perasan hanya diberikan kepada Straw Hat Pirate saja. Kalau korang perasan. Faham. So adakah itu hint ke? Saya harap itu hint lah. Lepas tu kalau korang ingat hari tu yang time volume 100 punya celebration tu, bila mainan-mainan boleh kita mainan action figure lah. action figure dikeluarkan kan, pasukan Mugiwara. Kenapa bila kita beli set Mugiwara Yamato sama sekali, and sama macam Tuala. Betul. Gambar-gambar Straw Hat Pirate tiba-tiba ada Yamato. Dia orang macam dah hype kan. Dia orang macam dah accept lah. Voice actor Yamato iaitu Sauri tu, kenapa dia punya perkenalan tu dihebah-hebahkan, dibagi press conference semua? Kenapa Tobiropo punya dulu tak ada apa-apa, Kaido punya, Big Mom punya kenapa tak macam tu? Yes, and tu antara voice actor paling padu ke dalam one of my favorite industry ni.
And dia bawa Yamato pun pada saya buat masa ni okey lagi lah. Buat okey lah suara dia. Tak ada lah teruk sangat. Okey je. Okey lah. So Okey banyak je. Cuma fan service je lah. itu Toei tambah-tambah itu tak payah cerita lah. So Kejap besar, kejap kecil. So memang dah banyak dah hint. So saya harap Oda buatlah benda ni jadi kenyataan. Memang saya harap dia lah join. Dia perfect lah, like seriously dia perfect. Betul. Okay, so kita terus sambung ke Liverpool dah 5-0 lah. Oh ya, Premier League sekarang. Tak tengok bola. Lupa lah. Firmino tengok FPL je. Okay, so kita terus sambung ke chapter 1029. Apa nak cakap? Dia lawan siapa? Dia lawan Watford je. So, okay, 1029 prediction. First kali aku predict dulu yang Big Mom, Kid dan juga Law. Sebab dah lama gila dah tinggalkan dia orang ni. Scene ni tak sambung-sambung. So aku rasa kena sambung lah. Sebab aku daripada 2 chapter sebelum ni aku dah macam predict. Lepas ni Big Mom lah. Lepas ni Big Mom. Tak jadi-jadi kan. Adakah Oda benci Big Mom macam aku benci Big Mom? Aku pun tak tahu. Tapi aku rasa lepas ni pasal Big Mom kot. Kalau tak ada juga aku pun tak tahulah. Okay. Prediction Adam pula. Kalau abang dah go ke Big Mom, saya akan go kepada Kaido lah. Luffy lawan Kaido. Luffy lawan Kaido Yelah, dia saya takkan rasa semua dia akan Big fokus Mom lebih kepada Yonko lah. Sebab Yonko sekarang macam highlight dia dah tenggelam sikit lah. Sebab Queen dengan Sanji, Zoro dengan King kat chapter yang lepas. So Yonko ni perlu dinaikkan balik lah. Dia punya taraf pada saya lah. Sebab tu saya rasa yang Luffy lawan Kaido ataupun macam abang cakap lah tadi, Big Mom dengan Kate dengan Law. Antara dua tu lah. Tapi at least ada lah antara dua tu. Ataupun kalau dia bagi dua-dua lagi yang cantik lah. Betul. Dua-dua kot. Luffy pun mungkin ada power up baru. Kita tak tahu. Betul. So saya rasa Yonko lah yang akan diberi highlight lah untuk chapter yang seterusnya. Yes, chapter 1029. Dah tahu ke yang 1029 ni sampai bila? Tak ada break? Belum. Dia tahu? Kalau spoiler dah keluar baru kita tahu. Faham. So chapter 1000, kita ambil masa sikit chapter 1031 saya nak borak pasal tu. Jauh lagi lah 3 chapter aku sebenarnya nak buat video pasal benda ni. Tapi dah hari tu dah ada dah, draft semua dah siap dah. Tapi dah hari tu punya sebab video Ohara tu kan, saya dah siap dah tulis saya punya pendapat saya chapter 1031 ni. Sebab 1031 ni dia ada maksud lain tau kalau bahasa Jepun. Dah tengok lah video tu lain tau. Ni teori saya tak tengok video siapa-siapa. Tapi apa yang saya tahu adalah 1031 ni memang ada bawa maksud lain lah kalau baca Jepun. Saya tak nak bagi tahu apa dekat sini sebab saya takut spoiler kat korang. Kalau benda tu jadi memang jadi spoiler lah. So saya tak nak cerita. Kalau dah tahu, tahulah. So saya dah tulis, saya dah ada dah idea. Dah ada dah nak rekod dah. Tapi boleh je rekod lagi. Yelah ada masa lagi. Tapi saya 2-3 minggu ni saya busy sikit lah. So kalau ada video tu adalah nanti. So korang tunggu je lah. Kalau tak ada saya minta maaf. Yes, tak ada hal. Dan aku pun mungkin keluarkan 1031 tu sebab pasal benda tu jugalah. Yang tu aku tengok interview Ohara dengan ada dia buat. Dia saya tengok lah. Yes, ada. So saya rasa tak ada kot untuk saya. Tak ada apa-apa dah kot saya nak tambah. Untuk chapter tu juga untuk aku. Untuk channel Wibro macam biasa reaction, review. Cuma tak tahu lah. Review sebenarnya aku agak kecewa dengan review punya views. Mungkin macam ni lah abang. Sebab kalau abang tanya saya, mungkin abang skip review, abang buat reaction saja, lepas tu macam abang buat miss detail macam tu. Buat simple je. Tak payah buat review panjang-panjang macam saya ke abang Kimi buat ke. Tak payah buat macam tu. Abang buat macam miss detail je. Maknanya dia video separate agak dia video separate. Daripada abang review panjang-panjang tu, abang buat macam poin-poin kecil je. Macam top 5 detail you miss in chapter 1031. Miss detail. Saya rasa benda tu boleh tarik orang juga kot. Saya rasa macam saya lebih prefer buat yang panjang lah kalau saya lah. Sebab itulah ID Studio terkenal sebab benda tu lah, review chapter tu. So saya InsyaAllah saya akan teruskan. Mungkin paling awal pun chapter 1030 kot. Paling awal, paling lambat pun 1032 lah. Saya minta maaf memang busy sikit 2-3 minggu ni. Saya nak set up dulu ID Studio ni jadi yang betul-betul balik macam dulu balik. So saya minta maaf lah. Memang tak ada video baru. Video yang akan dikeluarkan memang semua video-video yang saya sempat download dekat channel yang lepas. Saya akan keluarkan balik kat sini. So share lah balik video tu. Faham. So itulah sebab chapter review tu antara effort lah nak buat untuk aku kan.
Betul. Nak buat, nak Betul. research dan nak So, edit, and then dapat view yang 400 macam Ya, saya faham. kecewa lah. Pun, Sejujurnya kecewa. tak apa bang, saya faham bang. Saya faham. Kita sama-sama buat, saya faham. And kalau kena macam saya rasa lagilah kot. Lagi hancur kan. Kalau reaction anime kurang view tak apa, sebab effort tu Itu tak banyak effort. Lagipun tu memang nak tengok anime tu kan. Tapi review tu edit bukan main betul. tu lah. Sorry lah guys, terasa sikit. Alright. So ada lagi apa nak tambah lagi pasal One Piece? Harapan kita terhadap anime ni ke? Tak ada One Piece, tapi tak sabar lagi nak episod 1000. 5 episod lagi. And tak sabar untuk Roof Piece. Manga tak sabar juga untuk chapter 103. Saya tak sabar nak tunggu Wano habis lah. Like, saya tak sabar nak tunggu. Paling saya tak sabar Kaido kalah, semua Joy balik, Wano apa, kembali buka balik. Itu saya tak sabarlah tunggu. And Yamato join Straw Hat Pirate is benda yang paling saya looking forward nak tengok kalau boleh. Tolonglah. Tolonglah. Saya minta sangat lah. Tolonglah. So yes, that's all kot. Itu sajalah untuk call hari ni. Thank you Adam. Boleh tak sekejap je, nak ambil masa sekejap je. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua orang yang support ID Studio, yang time channel tu dah kena take down, semua message kat Instagram. Kalau ada yang saya tak sempat nak jawab tu, saya minta maaf. Sebab tak ada, saya busy sikit. Lepas tu yalah, time tengah sedih-sedih tu, yalah, saya harap korang semua faham. Dan kepada yang betul-betul support, yang message, yang cuba try nak tolong, macam Abang Zaf sendiri, Abang Aimon, Abang Pim, semua yang tolong saya. Ni Sorek Studio ni, baju yang saya tengah pakai sekarang ni, company Sorek Studio, terima kasih tolong saya macam-macam, bagi semangat semua. And insyaAllah saya akan kembali stronger and lebih best daripada dulu lah kot, insyaAllah. So apa-apa pun, insyaAllah, apa-apa pun, insyaAllah ID Studio akan kembali. Buat masa ini just video lama-lama je, saya minta maaf, memang busy sikit. So itu saja. And jangan lupa hashtag ladies and gentlemen. Baik. Okay, good luck Adam, and all the best. InsyaAllah. Just keep on doing this. Aku rasa channel kau akan grow dengan laju. InsyaAllah. Jangan risau. InsyaAllah. Okay. And teruskan support kedua-dua channel ni. Jangan lupa subscribe dekat mana-mana yang korang belum subscribe. Kita jumpa lagi dekat video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.